Lepas itu huraiannya lagi, dan orang yang besar jadi kecil lagi papa dan telanjang dan berpecah-pecah di dalam negeri pada mencari hajatnya. Hak kaya jadi miskin. Nah, yang ni pula. Tadi hak miskin jadi kaya. Kita cerita hak kaya, hak miskin jadi kaya tadi tu. Kan? Nah, lo ni orang kaya hak jadi susah. Qala al-musannif tak mana dah setengahnya ke qala dan setengahnya mengkufurkan penghulu kita, orang yang sufi dan ahli tariqah, dan mengharuskan ia istinja dengan kitab mereka itu. Qala al-musannifu rahimahullah dan setengahnya, yakni setengah daripada bala dan fitnah yang amat besar pada membinasakan agama Islam. Itulah dhamirnya tu. Jadi sebahagian daripada bala, musibah dan juga fitnah yang menyebabkan jadi binasa agama Islam, iaitu mengkufurkan penghulu kita. Datangnya satu golongan yang mana golongan ini membenci akan ahli-ahli sufi, yang membenci akan ahli-ahli tariqat, bahkan yang membenci akan ilmu tasawuf. Kotak ilmu tasawuf ni, serupa yang acak lagi kotaknya ilmu tasawuf. Dialah tu kumpulan-kumpulan ni lah ada pada hari ni sambungan daripada hak dulu-dulu lagi. Memang mereka membenci ahli-ahli sufi, dan dalam fikiran mereka kan, puak-puak ilmu tasawuf ni sesat. Orang yang mengamalkan ilmu kerohanian, ilmu tariqat ni sesat, bid'ah, tak betul, canggah dengan Quran, canggah dengan hadis. Inilah golongan ini. Baik. Kemudian berkatanya pengarang kitab kita ni, dan ini merupakan sebahagian daripada bala musibah dan juga fitnah, kacau bilau, huru hara, daripada golongan yang golongan ini yang menyesatkan ahli-ahli tasawuf. Dan mereka lagi mengkufurkan, mengatakan kafir, itulah maknanya mengkufurkan penghulu kita. Siapakah dia penghulu kita yang dimaksudkan? Orang yang sufi. Itu maksud penghulu kita sekarang ni. Orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf.
orang yang bersifat dengan ilmu tasawuf, orang itu dipanggil sufi. Bukan mutasawwifah. Mutasawwifah orang yang tidak bersifat, tidak berperangai dengan ilmu tasawuf, tetapi berpura-pura seolah-olah dia ialah ahli sufi, ahli tasawuf. Ini maghrur. Ini golongan yang kena tipu dengan syaitan. Apabila kita sebut sufi, selain mereka ini mengetahui akan ilmu tasawuf, mereka mengamalkan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf tu macam-macam lah kita duk belajar. Kita duk belajar tentang ikhlas. Kita duk belajar tentang tawadhu'. Kita duk belajar tentang takhadu'. Kita duk belajar tentang tazallul. Kita duk belajar tentang zuhud. Kita duk belajar tentang buang daripada dalam hati kita ni segala sifat-sifat mamduhah. Isikan dalam hati kita sifat mazmumah. Sekali lagi, buang segala sifat-sifat mazmumah daripada dalam hati, penuhkan dalam hati kita dengan sifat-sifat mamduhah. Banyaklah kan, disuruh kita buang riya, disuruh kita buang ujub, disuruh kita buang takabur, disuruh kita buang hubbud dunia, disuruh kita buang hubbul jah, dan macam-macam lagi. Itulah ilmu yang kita belajar dalam ilmu tasawuf. Selain dari kita duk belajar, duk mengaji, kita jadikan ilmu tersebut sebagai pakaian kita. Kita jadikan dia sebagai sifat kita. Kita amalkan ilmu yang ada di dalam ilmu tasawuf tersebut. Kan? Barulah dipanggil sufi. Barulah kita tu dipanggil orang sufi. Itulah maksud dia yang bersifat dengan tasawuf. Tapi datang satu golongan lebih kepada firqah Wahabiyah. Mereka telah membida'ahkan ulama-ulama sufi ni. Bahkan mereka juga menghukumkan dengan sesat. Mereka telah menghukumkan dengan kufur. Ulama-ulama tasawuf ini hanya semata-mata kerana nak mengamalkan ilmu tasawuf. Kan? Dengan berbagai-bagai kata celaan, dengan berbagai-bagai kata huduh yang ditujukan kepada ahli-ahli sufi ini, daripada mulut pembenci-pembenci ilmu tasawuf. Macam hari ni lagu tu juga. Kan? Boleh tengoklah video dia macam-macam. Kan? Lebih kotak daripada Ya'ca' lah. Kan? Kononnya dia lah hebat. Kan? Imam Ghazali sesat, tak betul tu. Dia lah betul. Kan? Syekh Junaid Baghdadi sesat, mana betul. Kan? Dan macam-macam lagi lah, ramai lagi ulama-ulama tasawuf ni. Nak ikut ulama ke, nak ikut orang lagu ni ke? Kan? Baik. Ini setengah daripada bala, musibah dan juga fitnah yang berlaku. Menyebabkan jadi rosak, merosakkan agama Islam itu sendiri. Dan tentu dia akan ada pengikut-pengikut dia. Bukan kata dia seorang saja yang membenci ilmu tasawuf. Dia akan tarik ramai lagi orang lain supaya juga membenci, mentohmah tak betul akan ilmu tasawuf. Inilah yang terjadi. Baik, tak apalah.
dan mengharuskan ia tadilah, dan mengharuskan ia seorang lah, seorang yang mengkufurkan akan penghulu kita orang-orang yang sufi tadi ni, beristinja dengan kitab mereka itu penghulu kita orang yang sufi. Apa yang kita mengaji ni, apa yang telah terjadi di zaman pengarang kitab kita ni semasa di Aceh ritunya lagi, kan? Berat-berat dah kitab-kitab ulama sufi ni, semuanya kitab tak betul. Semuanya kitab tu sesat lagi menyesatkan, kan? Pengarangnya pula sampai ke tahap dikufurkan. Pak kitab nak main betul kok mana kalau pengarang dia orang kafir, kan? Segala yang diajak dalam ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu tariqat, kan? Ahli tariqat yang mengamalkan ilmu tariqat, itu tariqat ni sebenarnya amalan untuk kita boleh sampai kepada Allah. Apa yang ada dalam tariqat tu? Hak ada dalam tariqat tu amalan. Sembahyang, puasa, zikrullah, kan? Wirid, kan? Beristighfar, bersolawat, kan? Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan lain-lain lagi, dan serba-serbi ada macam-macam doa lagi, kan? Yang terkandung di dalam sesuatu amalan tariqat yang telah ditalqin atau yang telah diajak oleh guru mursyid, kan? Kaifiat beramal tersebut kepada murid-murid dia. Ada guru tu duk ajak supaya mencuri? Tak ada. Ada guru mursyid tadi duk ajak supaya merompak orang, tipu orang, buat belaga orang, kata orang, bunuh orang? Tak ada dalam tarikat benda lagu tu. Kalau ada lagu tu boleh nak kata sesat, kan? Tak ada satu jalan nak dikata sesat. Nak kata sesat apa? Boleh katakan semua amalan tasawuf dalam tariqat tu berasal daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi, kan? Tak adakah suruh kita beristighfar dalam ayat Al-Quran, bertaubat, kan? Dalam hadis ke istaghfiru rabbakum ke apa semua, tak jumpa ke ayat tu suruh kita beristighfar kepada Allah? Tak adakah hukum selawat ni lah yang disuruh kita buat, yang diajak kita suruh amalkan setiap hari, pagi, petang sampai ke malam, siang dan malam, kan? Kok segi mana nak kata sesat sampai nak jadi kepada kufur? Gamaknya mereka tak faham ibarat-ibarat daripada setengah-setengah kitab-kitab tasawuf, kan? Mungkin ibaratnya susah dipaham, kan? Kata-kata pengarang tersebut, dan payah nak dipaham. Yalah payah nak faham pasal kita tidak ahli dia. Kita tidak menjalani, tidak mahir dalam selok-belok ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar, kita mengaji dengan ada bantuan daripada seorang guru, kan? Dia akan jajaklah hak sebetulnya maksud perkataan ni begini, begitu, terang. Tak ada nak canggah pun dengan Quran, dengan hadis. Tapi dah tak mau nak terima juga kebenaran, duk kata orang tu tak betul situ. Bukan tak ada yang sesat, tapi yang sesat bukan amalan tariqat tu. Orang yang mengguna nama tariqat, kalau yang sesat pun dia menyalahgunakan nama tariqat, dia dakwa itulah tariqat. Tariqat bukan begitu. Tariqat ni berasal daripada Quran dan juga hadis Nabi, ijma' ulama, kan? Kalau kata sesat, boleh jadilah yang duk ajak ilmu amalan ajaran sesat tu, itu bukan tariqat, itu ajaran sesat. Jangan guna nama tariqat nak persesatkan
lah kali sesat ilmu tariqat ni. Jadi lagu tu nanti. Baik. Lepas tu kata al-musannifnya, dan dia sampai benci sungguh, mengharuskan ia beristinja, koyak-koyak lah kitab-kitab kulit-kulit ke, kertas-kertas kitab mereka, buat sapu pungkok lepas berak, itulah istinja. Kan? Begitu sekali. Kan? Dah hinanya pada mata mereka orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Apa kita nak disuruh heran dengan orang macam ni, macam zaman lah ni lah. Kan? Duk katok kepala kita tak henti. Kotak lah, macam ayat cak lebih kotak ayat cak lah, begitu begini. Pada menipu orang ramai. Dia kata ini kata-kata daripada Imam Syafi'i, kan, yang mengatakan ilmu tasawuf ni sesat lah, apalah, bohong. Dia menipu orang ramai. Patutnya dia tak boleh dibenarkan bercakap dalam hal agama. Dia pun tak reti langsung, jahil. Apa nak bercakap juga soal agama. Kan? Kata-kata Imam Syafi'i itu disalah tafsir. Imam Syafi'i mengatakan mutasawwif. Bukan Imam Syafi'i menuju kepada orang sufi. Ada beza mutasawwif dengan sufi. Sufi hak kita sebut tadi. Mutasawwif ni minal maghrur, setengah daripada mereka yang tertipu dengan syaitan. Antaranya ialah al-mutasawwif. Imam Ghazali pun ada sebut juga perkara ni. Kan? Imam Ghazali, ulama memang tak setuju dengan mutasawwif. Bukan ulama sufi yang sesat tu. Bagi bila beza antara mutasawwif dengan sufi ni. Nak gomel kata semua sesat. Kan? Penat lah macam tu. Baik, nampak sangat tak retinya. Lepas tu sambung lagi. Katanya al-musannif, dan setengahnya daripada bala dan juga fitnah ialah menegahkan orang menyebut nama Allah. Zaman pengarang lagi duk jadi dah. Zaman kita hari ni tak bagi zikir Allah. Ada kan hari tu. Kan? Pasal kalimah Allah tu lafaz yang tak betul segi i'rab nahwu dia. Lahan salah. Kan? Kalau kata kita nak i'rab jadi apa lafaz Allahu tu? Dia kata. Kan? Dia sekurang-kurangnya lafaz mesti mufid, tarakkaba min kalimataini fa aksara ma tarakkaba, sekurang-kurangnya kena ada dua perkataan atau lebih. Ini satu kalimah je Allahu. Kalau kita jadi mubtada, mana khabarnya? Kecuali kita kata Allahu Akbar ka, Ya Allah ka, tak apalah. Allah semata-mata ni tak boleh, dia kata. Kan? Baik. Tengoklah ni kata al-musannif. Zaman itu ni ceritanya daripada pahaman puak-puak Wahabi lah. Dan setengahnya lagi ialah menegahkanlah oleh mereka tadilah, golongan tadi itu, akan orang daripada menyebut nama Allah sahaja. Tak boleh ikutlah sebut dengan mulut ke, ataupun nak berzikir dalam hati, nak kata Allah, Allah saja tak boleh. Kalau tidak nak kata juga kata Allahu Akbar ke, Allahu Rahman ke, ikutlah. Adalah mubtada dan khabarnya, adalah ifadahnya, mufidnya. Kan? Itu dia kembali kepada ilmu nahwu. Kalau nak sebut kalimah Allah saja salah, tak betul. Pada kalimah Allah tu sendiri ulama bahas panjang lebar dah. Boleh berzikir lafaz mufrad kalimah Allah sahaja. Kan? Sebab dia kalimah Allah ni, kan, dia mempunyai makna. Dia bukan lafaz yang mulgha. Dia bukan lafaz kalimah yang lagha. Yang tak ada makna. Allah ialah satu kalimah yang ada makna. Apa makna Allah? Allah ialah nama bagi satu zat yang wajibal wujud.
yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat ataupun sifat ketuhanan, yang mustahak dirinya itu disembahkan dia. Jadi Allah tu nama kepada Tuhan kita. Kita duk panggil Allah walaupun tak kata ya Allah pun, kita kata Allah sahaja pun, ifadah dah, lengkap dah, boleh dah, kan? Kecuali satu yang tak boleh, satu perkataan yang langsung tak ada makna. Makna mufrad pun tak ada, makna murakkab pun tak ada, kan? Yang tu memang sia-sia lah cakapan yang macam tu, kan? Walaupun kita kata segi nahunya nak i'rab apa lafaz Allahu, tapi nak bahannya lafaz mufradnya ada makna ada. Tunggai perkataan Allah tu ada tak maknanya? Ada, boleh lah, tidak lara sebut nama Allah ni, sebutlah kalimah Allah banyak kali pun tak apa, kan? Zikir di mulut yang kita panggil zikir lisan, zikir dalam hati kita panggil zikir qalbi. Ada dua macam jenis zikrullah, kan? Dalam hadis Nabi pun dok ada, kan? Tidak akan berlaku, tidak akan terjadinya hari kiamat sehinggalah tidak ada lagi orang menyebut nama Allah. Kan ada hadis tu, kan? Maksud dia tu, kan? Maka terjadi berlakulah ya. Tak kata Allahu Akbar dalam hadis itu, kata Allah ya. Maknanya bolehlah tu, selagi disebut Allah tu, Allah redha lagi lah tu. Ada lagi lah maknanya orang yang beriman tu. Baik, sampai mati habis tak ada orang beriman, tinggal orang kufur belakang, orang kafir belakang. Terjadilah kiamatul kubra kita. Baik, habis dalam situ. Lepas tu lagi katanya al-musannif, akibat daripada larangan orang daripada menyebut nama Allah, apa berlaku di zaman pengarang? Hingga tiada yang menyebut nama Allah lagi pada negeri yang sudah makmur dahulu. Maknanya makmur tu maksudnya negeri yang telah dipenuhi dengan penduduk. Tempat itu telah diimarahkan, telah dijadikan tempat tinggal, telah ada penghuninya, telah ada penduduknya, makmur dengan orang ramai, kan? Yang mana sebelum ni, kan, masing-masing duk berzikrullah dan macam-macam lah, kan, dengan menyebut nama Allah di antaranya, kan? Oleh sebab timbul ajaran yang melarang daripada menyebut Allah sahaja, lalu apa jadi berlaku ketika itu sampai tak ada dah orang nak sebut nama Allah dah. Itu tujuan mereka. Mereka bukan setakat nak habaq saja, benda ni tak betul, benda ni salah, benda ni bid'ah, benda ni tak betul, sesat lah, lagi menyesatkan lah. Tapi tujuan dia nak buat orang ramai tinggalkan, jangan duk amaikan dah. Tu je tujuan utama mereka, selain dari nak sampaikan kepada orang ramai kata benda tu didakwa sebagai sesat, tak betul. Ini je lah kerja mereka, kan? Kerja duk petikaikan amalan orang je, kan? Orang duk beramal baik ni, amal soleh tu tak betul saja, kan? Kok kata nak tuju orang duk buat maksiat tu, nak kata nak amar ma'ruf ke, nak nahi mungkar ke, dak. Kan hak tentu barang orang duk buat amal ibadat ni, hampa nak hentam lagi, apa nak tenyih lagi, apa nak kata karut lagi, kan? Duk nampak hak benda ni je lah, kan? Benda depan mata terang-terang dosa maksiat berlaku tu, apa diam saja, kan? Baik, habis tang situ. Dan setengah daripada bala dan juga fitnah, yaitu mengkufurkan orang yang menafikan ilahal batil dengan la ilaha itu. Hak ni kita mengaji dah sebelum ni, pi rujuk balik. Dalam masalah kita duk belajar kalimah la ilaha hari tu, kan?
kalimah nafi dan manfi hari itu. Kan? Yang kita nafikan iaitulah zat. Tidak ada suatu zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan yang selain daripada Allah. Ingat baliklah. Kan? Bukan yang kita nafikan dengan kata la ilaha tu patung-patung, berhala-berhala, kan, pokok, kayu, bulan, bintang. Bukan, itu maujud. Yang kita nafikan adalah perkara yang mustahil wujud, bukan yang tentu duk ada dah. Kan? Itu tak masuk dalam penafian kita. Lepas tu di antaranya lagi Al-Musannif hari tu dah sebut dah berlaku di ketika zaman dia tu, kan. Apabila sebut kata la ilaha, kan, tidak ada Tuhan, kan, iaitulah Tuhan yang batil hari itu. Kan ada kan kita mengaji taman, tengok balik. Kan, yang mana yang dimaksudkan dengan Tuhan yang batil yang dinafikan itu, mana dia itu? Tuhan lah, Tuhan yang batil lah. Kan, Tuhan yang tak betul. Tuhan yang tak betul ni, yang batil, yang sesat, yang salah ni macam tadilah. Patung-patung lah, berhala-berhala lah. Jadi kita kata bukan yang kita nafikan itu ialah patung berhala. Itu batil, salah nafi yang tu, tak betul. Yang kita nafi ialah hakikat zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Ada tak pada selain daripada Allah? Jawabnya tak ada. Maka dia terkena kepada yang mustahil wujud, terkena kepada barang yang barang tentu yang tak ada. Patung berhala itu ada, itu wujud, tak kena nafi dah. Orang tahu dah itu bukan Tuhan. Yang kita nafikan bukan yang tu. Lalu dijawab, siapa yang melarang lah maksud dia. Siapa yang duk larang, duk tegah, kan, orang daripada menafikan Tuhan-Tuhan yang batil ini pada kata la ilaha, orang tu jadi kufur, dia kata. Kan? Yang itulah yang kita nak nafikan, dia kata. Kan? Patung berhala itulah yang kita nak nafikan dalam kata la ilaha. Tiba-tiba hampa kata dak, bukan yang tu yang kita nafikan. Hampa tu kafir, dia kata. Kan? Tengok balik huraian ni, kita belajar panjang lebar dah hari tu. Kan? Sebenarnya, kan, yang batilnya, yang tak betulnya hampa. Kan? Bukan itu maksud la ilaha. Kan? Sebab tu kita pasang makna keseluruhan la ilaha illallah. Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Tuhan ni apa dia? Satu zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Hanya ada pada Allah, tak ada pada yang lain. Jadi yang kita tolak, kan, adakah yang kita nafikan apa tu hakikat ketuhanan tu, patung berhala itukah yang kita tolak? Bukan. Dia memang tak ada pun hakikat ketuhanan, sebab dia bukan mustahil wujud. Mustahil wujud ni benda yang tentu tak ada selain daripada Allah, tak ada. Adapun Allah wajibal wujud, yang tentu ada. Kita makhluk ni patunglah matahari, kita panggil jaizal wujud nama dia, yang harus ada, yang tentu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Hak nafi bukan hak harus ada, harus tak ada. Ni hak kita nafi, itulah yang mustahil wujud, benda hak tak ada. Ada tak selain daripada Allah? Tak ada. Tak ada. Itulah makna la ilaha tu. Lepas tu kita pasang makna tidak ada satu zat yang selain daripada Allah, kan, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan illallah, melainkan zat yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan tu hanyalah Allah sahaja. Ingat balik, kan, dulu kita belajar panjang lebar dah, kita hurai tajuk ni. Baik. Tiba-tiba kita kata lagu tu, mereka mengkafirkan kita. Kan? Pun itu setengah daripada bala musibah. Hampa tu yang tak betul.
Hampa tu yang kapiak orang beriman, silap-silap hampa yang dikapiak pula sat lagi. Baik, habis tang situ. Dan setengahnya daripada bala dan juga fitnah ialah, mana dia? Mengkufurkan orang yang menafikan dengan la ilaha itu sekalian alam dan lainnya lain daripada sekalian alam. Apakah maksud lainnya? Daripada perkara yang mungkar. Lepas tu ada pula setengah duk faham pada kata la ilaha itulah yang kita nafikan tu ialah sekalian alam ni. Sekalian alam tu termasuklah bulan, bintang, matahari, patung, ke orang, ke manusia, ke jin, ke haiwan, ke malaikat. Itulah alam. Kita kata bukan yang tu, bukan yang tu yang kita nafikan. Oh, depa marah kat kita. Depa kata hak tu lah yang kita nafikan. Hampa kata bukan yang tu kita nafi, hampa tu kafir. Depa kata kat kita balik. Ini pun setengah dia bala musibah daripada orang jahil juga ni. Kan? Ya, hak tak reti sungguh dalam tajuk ni. Ataupun ikutlah lain daripada sekalian alam tu, contohnya perkara-perkara yang mungkar ni lah. Patung berhala tu benda mungkar lah tu. Hak daripada pergi syirik, duk pergi sembah, kita kata kita nafikan, kita bukan yang tu yang termasuk dalam penafian kita pada kata la ilaha tu. Dia kata hak ni lah kita nafi. Bila kita kata la ilaha, kita kena bayang patung berhala tu, yang tu lah bukan Tuhan. Dia kata lagu tu. Kita kata salah, apa faham macam tu? Oh, dia pun mengkafirkan pula kita. Ni pun setengah daripada bala juga. Kan, orang yang tak pandai dalam bab agama tapi nak bercakap dalam bab agama jadi susah habis. Karut habis. Ilmunya itu tak betul. Ilmu tu ilmu salah. Apa tu kita mengaji penyalebak tu ta'arif. Apa itu la, nafi, manfi apa, isbat, musbat apa. Kan? Apa yang kita nafikan, apa yang kita isbatkan. Penyalebak dah hari tu kita belajar. Kan? Lain daripada tu tak betul. Kita belajar ni lah. Lain daripada yang kita dah belajar, yang disuruh kita pasang cara nafi, cara isbat tu lah. Kan? Duk nafi patung lagi, duk nafi berhala lagi. Kalau sampai melarat patung berhala tu lah Tuhan orang kapiak lah apalah. Kan? Lah kitab Misbah dia kata murtad. Antara perkara yang menyebabkan orang jadi murtad ialah mendakwa, mengatakan berpatung berhala ini ialah Tuhan orang kapiak. Tu jadi murtad terus. Sama ada orang Islam ke, sama ada orang kafir ke, Tuhannya ialah Allah. Tak ada orang Islam saja Tuhannya Allah, orang kafir Tuhannya bukan Allah. Tak ada siapa kata lagu tu. Tu betul sesat dah tu. Tu baru tak betul. Jaga-jagalah. Kan? Takutnya silap pemahaman, silap pegangan hatimu, silap. Hak lebih malang, lebih berat lagi, jadi kufur iman dengan tak berasa orang panggil. Duk rasa ada iman. Apa rupa-rupanya jatuh iman dah. Seterusnya, dan inilah alamat kiamat. Baiklah, habislah berkaitan tentang kalimah tauhid kita la ilaha illallah. Nak masuk cerita tajuk lain pula nah. Dan bermula inilah. Inilah tu mana al-kalamul ati, perkataan yang lagi akan datang, ataupun al-hadir fi zihni, yang hadir dalam hati ni tu apa dia? Iaitu alamat kiamat. Nak cerita pula dekat kita alamat kiamat. Nak mengaji tanda-tanda hari kiamat, berlaku kiamat. Kan? Ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar.
kan, semenjak daripada zaman Nabi hidup lagi, baginda Nabi telah menjelaskan kepada sahabatnya, kan, kiamat itu sangat dekat dah. 1400 tahun lebih dah. Hak Nabi kita bersabda adalah hadis dia tu, hak isyarat 2 jari tu antara kita dengan kiamat tu dekatlah maksud dia. Dengan kita lah ni, lagi kau dekat dah. Cuma tak tahu bila. Masa berlaku qiyamah ni tak tahu bila. Kan, ilmu tersebut ada pada Allah sahaja. Cuma disebutkan tanda-tandanya tu ada. Kan? Baiklah. Jadi tak ada lah dak kau jauh lagi kiamat ni. Hari kiamat ni dak kau dekat dah. Persediaan kita. Apa sediaan kita nak matilah orang bagi kiamat tu, matilah, habislah hidup kita ni. Apa persediaan kita? Kan? Akidahnya bagaimana? Imannya macam mana? Amalannya bagaimana? Tu persediaan kita. Ilmu kita ada ke tak ada? Kan? Akidah kita tu betul ke tak? Kefahaman kita dalam agama tu sungguh ke bertepatan dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma' ulama, ataupun kefahaman agama Islam daripada dalam diri kita tu bukan diambil fahaman daripada Quran hadis, daripada orang kafir ke, kan, daripada apa-apa ideologi ke selain daripada Islam, kan, lalu diterapkan ke dalam pemikiran orang-orang Islam, lalu diberi tanggapan inilah dia agama Islam, kan, maka timbullah kekeliruan dalam beragama, salah faham, kan. Tu yang macam-macam duk ada hari ni, kan, tapi masing-masing mengaku orang Islam, kan. Tinggal lagi rujukan dia tu diambil dari mana, sama adakah dari Quran, dari hadis, ataupun daripada barat ke. Barat duk ajak kita gitu gini daripada orang kafir lah contohnya, maksud dia, kan, maka kita pun duk percaya hak ni lah agama Islam, kan. Dah di brain dah otak tu, dah dicuci dah cara pahaman sekular ke, cara pahaman liberal ke macam hari ni, dah macam-macam nama-nama idea lagi duk ada, kan. Baik, tak apalah. Contoh alamat kiamat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Jibril alaihi salam akan alamat kiamat. Hadis ini terdapat dalam Sahih Imam Muslim, kita boleh rujuk di sana, daripada Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, kan. Hadis ni sambungan daripada hadis berkaitan tentang sahabat bersama-sama dengan Nabi satu hari dalam masjid, kemudian datang seorang lelaki, kan, seorang lelaki yang putih bersih, pakaian dia putih, pakaian dia yang comel, yang lawa, duduk bertemu lutut dengan Nabi, pegang pula dua lutut Nabi, duduk berdepan, beradab depan Nabi, kan. Tanya soalan tentang apa itu iman, tidak, apa itu Islam, apa itu ihsan. Satu lagi ni tanya tentang bilakah hari kiamat. Jadi rupa-rupanya lelaki tersebut ialah malaikat Jibril. Bukalah kita hadis Sahih Muslim, adalah hadis ni. Baik. Soalannya terus ditanya kepada baginda Nabi kita oleh malaikat Jibril akan alamat kiamat. Apa dia tanda-tanda, kan, kiamat, kan. Ada tanda ni nak berlaku dah, dekat-dekat dah ni, kan. Demikian bunyi sabda Nabi. Lalu baginda Rasul pun menjawab jawapan tersebut.
Tanda-tandanya antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ru'atasyati yatatawaluna fil bunyani. Dah ada ni masyhur orang duk mengajak duk baca. Baik, tengoklah apa reti hadis ni pula. Artinya sabda Nabi, alamat kiamat. Kita nak belajar dah tentang alamat-alamat terjadinya hari kiamat. Jadi kata Nabinya, bermula alamat kiamat ialah bahawa beranaklah oleh hamba orang yang perempuan akan penghulunya. Nah, baik, ialah bahawa beranak melahirkan oleh seorang hamba. Nah, bagi orang lah, dia tu hamba orang lah. Hamba ni sifat kepada hamba tu yang perempuan, maksud dia hamba perempuan. Amah tadi kan, artinya iaitulah hamba perempuan. Seorang hamba perempuan, dia beranakkan, melahirkan akan penghulunya, tok ngulunya, nya tu hamba tadi. Nah, mak tu hamba, anak tu jadi tok ngulu dia. Maka berlakulah khilaf ulama cukup banyak dalam menghuraikan maksud hadis ini. Nah, di antara ulama yang ada yang mentafsirkan hadis itu ikut zahir. Hamba sungguhlah. Hamba perempuan itu dia memang hamba. Lalu kemudiannya hamba perempuan tersebut tu dia ada suami lah. Suami dia orang merdeka. Kan? Kemudian beranaklah hamba ni, maka anaknya jadi merdeka. Mak tu duk hamba situlah. Okey, itu kalau kita kekalkan di atas maknanya yang zahir, hakikat dia panggil. Tapi yang antara makna hadis yang paling masyhur lah, iaitu maksud hadis ni Nabi nak cerita di akhir zaman lah, ramainya anak-anak yang derhaka kepada ibu dan kepada bapa. Anak-anak nak cerita tajuk anak derhaka. Lawan mak, lawan pak, kan? Dah cuma hadis cerita mak. Tak apalah, derhaka kepada mak, kita maklum dah kan, hukum hakam derhaka anak kepada dua ibu atau bapa, hukumnya haram, dosa besar. Tanda-tanda dekat-dekat dah nak berlaku kiamat. Sekarang ni ramai anak-anak yang derhaka kepada mak, meninggikan suara, mengherdik ibu bapa, kata kurang hajak dengan mak pak, macam-macam lah tentang segi perkataan saja, kan? Tak ada dah cakapan yang menyejukkan hati, menyakitkan hati mak pak banyak anak-anak hari ni, kan? Sikap kurang hajak, kan? Ada yang sampai maki hamun mak dia sendiri, maki hamun pak dia sendiri. Tak payah ceritalah, hak katok pun ada, hak katok pukul mak dia pun ada, hak tikam bunuh buang pun ada, hak sepak pun ada, kan? Minta duit tak bagi, perang, kan? Dia mak dia pula kena beletiak kat anak pula dah,
Kan, mak dah tua ke, dah nyanyuk ke, berak merata ke, macam mana ke, ikutlah. Main dengan tua ni pula, mak ni, kan, sakit ke, kan, berak merata ke, kan, anak ni ke, tak ada sikit pun dalam hati itu sebagai tanggungjawab, tak berasa dia bertanggungjawab, kan, untuk nak pesoh lah kita panggil, nak pesoh, nak bela, kan. Nah, mak dia mandi, makan, minum, basuh berak dia, tak. Merungut saja. Maki lagi ada. Dah tahu nak berak tak mau habaq. Tak mau panggil, berak, merata. Siapa nak basuh ni? Kan? Hari ni kita boleh tengoklah cerita macam-macam. Duk ada depan mata real ni. Bukan kita pakai ilusi ni dah. Ni betul cerita. Rata-rata, tak mana-mana cerita gitu. Lagi mak mai jumpa kita teriak duk mengadu anak gini. Nak boleh buat apa dah. Kan? Doa lah, minta lah Allah Ta'ala ubah hati sebagai elok balik kan macam mana anak tu. Baik. Jadi apa kena mengena dengan hadis ni? Hadis ni Nabi cerita tentang di akhir zaman, tanda-tanda dah nak berlaku kiamat, ramainya anak derhaka. Mak melahirkan apa? Tuan dia. Tuan dia. Kan? Siapa jadi hamba tadi? Mak ke anak? Tentu je lah. Siapa yang memperhambakan siapa hari ni? Siapa yang buat bagi jadi dia tu macam hamba hang? Banyaklah anak-anak yang berperangai, sifatnya, sikapnya begitu. Kan? Nah, apabila mak tu dah tua, nak pula mak tu susah. Kereta pun tak ada, menumpang rumah anak-anak pula. Kan? Kita boleh tengok nak jadi lagu mana. Kalau anak tu dirikan agamanya cukup sempurna, kan, insya-Allah dia akan berkhidmat sampai habis umur orang tua tu. Selagi mak pak dia hidup lagi, dia duk berasa dia bertanggungjawab. Sakit, demam, susah, senang, kan, kedua orang tua dia, kan. Tetapi kalau mak dia menyusahkan dia, hak bangsa tak ada agama ni, walibnya lagu tu. Kebiasaan kita dengar, tengok-tengok, anak pun kelang kabut juga, kan. Nah, boleh tengoklah mulut tu sakan kata dia hambakan mak dia. Mak tu kena buat kerja, duduk dalam rumah kena basuh pinggan. Mak nak basuh pinggan dengan sukarela tak apa. Kita tak bagi, tak usahlah biar saya basuh. Dia nak basuh sangat, tak apa. Kan? Ni ke jangan duk makan tidur lah. Kan? Jangan duk sajalah. Kan? Beras kami yang beli, lauk ikan kami yang beli ni, duk makan tidur saja. Kerja apa pun tak mau buat. Kan? Baik saya duduk sini. Ikutlah. Macam-macam lah. Kan? Ikutlah apa yang mengguriskan hati, menyakitkan hati orang tua. Kan? Menyebabkan orang tua jadi sedih, pilu, teriak seorang-seorang dalam bilik. Kan? Duk teringat ke anak. Kan? Pasal anak je. Tapi anak dia buat macam orang asin lah jadi pula dah. Hawa kata senang dah ni. Kan? Anak tu lah mungkin sebab dia dah senang. Kan? Mungkin sebab dah reta banyak. Kan? Dia dah anggap dia tak ada kena mengena lagi dah dengan dua ibu bapa dia. Kan? Dia dengan keluarga dia, dengan bini segak dia ke, dengan suami yang kayanya ke, dengan anak-anaknya ke, keretanya, rumahnya, dia hidupnya hak tu saja kok gamaknya dia duk fikir. Kan? Jadi inilah al-uquq, orang panggil derhaka nama dia. Hukumnya haram, dosa besar. Dan mulut jangan tinggikan suara depan mak pak kita, walaupun mak pak kita berak depan kita. Kan? Yang berhak meninggikan suara mak pak tu kepada anak-anak dia. Kita tak ada langsung boleh nak tinggi, wala taqul lahuma uff, kata pun tak boleh dalam Quran dok kata. Kan? Sebab apa? Menyakitkan hati dia, menyedihkan dia. Ni kau bukan setakat aja. Kan? Dia punya beletiak ke mak dia tu, Allah kesian dengar. Mak tu tunduk macam orang bodoh jadi. Ni Nabi kata tak lama dah kiamat, dekat dah. Baik.
Lepas tu apa lagi tanda-tanda dah nak kiamat ni? Itulah setengah ulama yang dan ramai ulama kan mentafsirkan hadis itu dengan makna tak sah ni. Asal dia makna ini dihurai oleh Al-Hafiz Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia hurai hadis ni. Makna akan makna hadis ni. Seterusnya, dan bahawa jangan jadi anak derhaka, tak bau syurga. Ingatlah tu. Jangan duk kira kita. Kita sedap mengata kat mak, kata gitu gini, dia orang tua tak kata apa, numpang kita, kain baju dia pun kita tolong kita yang beli, makan minum dia pun kita yang beli. Itu bukan lesen untuk kita redik dia. Kan? Kena fikir itu tanggungjawab kita. Dia bela kita daripada kecil beranak lagi. Dia habis duit berapa banyak. Ya, sampai kita tua menikah, sampai boleh menikah, sampai menikah. Kan? Nikah duit belajar kahwin pun mak pak yang hulak bagi. Pun sekepiang pun tak ada. Tak berhutang, tak bayar-bayar pun lagi. Tidak. Banyak lagu tu. Awal betul kerja sikit, kaya senang sikit, lupa diri pula dah. Kan? Jangan sampai buat tak cium bau syurga ni. Syurga tu 500 tahun. Jarak kita dengan syurga tu, bau dah keharuman syurga. Jarak 500 tahun jalan, bau dah syurga ni harum, wangi. Tak bau langsung. Jauhlah daripada syurganya. Ni jaga-jaga tajuk derhaka kepada ibu bapa. Tak kisahlah kita anak ni, kita ni muda lagi ke, kita ni tua dah ke, mak kita lagi tua lah, pak kita lagi tua lah. Jangan buat penyakit perangai derhaka ni. Kan, walaupun depa PE orang tua, PE macam-macam juga. Sebab saat ni PE kot tu, PE kot ni, lebih-lebih lagi ada nyanyok sikit. Kan? Tu nak tengoklah sabar setara mana anak nak bela mak pak dia yang dah nyanyok ni. Kalau boleh sabar, hebat. Kan? Memang bagus lah. Anak soleh sungguh orang panggil. Baik. Dan bahawa engkau lihatkan orang tiada pada kakinya orang kaus, yakni kasut, lagi bertelanjang, tak ada pakaian, maksud bertelanjang ni, lagi papa, lagi miskin, yang kerja mereka membelalah mereka itu. Orang yang tidak ada pakaian, tak ada kasut di kaki, tak ada pakaian di badan, miskin, papa, fakir, miskin, kerjanya cuma duk bela kambing ya. Membelalah oleh mereka itu tadi akan kambing. Nak habaknya apa? Nak habaknya susahnya. Kamu akan lihat orang yang miskin, orang yang susah, dhaif dunia dia, berpecah-pecah mereka itu di dalam negeri daripada mencari hajat mereka itu. Mereka itu tadilah orang yang tidak ada pakaian. Oleh sebab kerana susah, miskin, mereka pun berpecah-pecah tu, mana mereka pun berhijrah merata-rata. Bahasa kita panggil hari ni lah. Kan, pi kerja di sana, pi kerja di sini, buat kerja tu, buat kerja. Mula miskin, mula dhaif je. Kan, tak lama lepas tu kita jumpa, jadi senang dah. Kan, ramai yang kita tengok orang susah. Kan, tengok jumpa pula kali kedua ke kali berapa ke, senang dah hidup. Kaya daripada kita pula lagi. Kan, dulu sengkek je, ada kaya gerek tua. Kan, dia dah bisnes apa pun tak tahu, rajin dia buat kerja lah. Misalnya adat ni, kan, lah ke kereta tu dia duk atok kereta depan tangga rumah. Rumah pula segak-segak, duit berlambak-lambak, kayanya. Orang miskin jadi kaya ni koi banyak. Tu tanda-tanda kiamat. Kau bertambah orang Muslim lah. Tak kira tapi tak kait dengan orang Islam. Tak kisahlah. Kan? Maknanya orang susah ni,
kan, bertukar jadi orang kaya ni ramai. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Tak apalah, rubah dia kaya tak ada masalah, tapi nak tu lah petanda dia. Hampir dah tu dengan kiamat dah. Kan? Dulu macam kita lah, kita kaya basket tua je. Ada rezeki, boleh beli motor pula. Betul. Lama-lama beli kereta second hand sikit. Pilah belilah 3-4 ribu punya harga. Lah ni kan boleh keli, duit mana? Senang tak? Senang. Dulu kan tak tahu lah. Kan, habuk yang dalam poket. Duit tak ada dalam poket, habuk ya. Contohnya lagu tu lah, susahnya. Tak apalah, itu tak ada masalah. Bukan kata halal haram apa dak. Tinggal lagi nak cerita tu lah tanda-tanda nak kiamat. Lagi dia akan tafsir lagi hadis ni. Baik. Bermula ini, yakni ini hadis ni, ialah kinayah. Kinayah ni kita panggil bahasa Melayu kita duk sebut bahasa isyarat, bahasa kiasan, bahasa sindiran asal dia. Dan apa yang Nabi nak bahaskan dalam hadis ni, kan, orang yang tadilah orang tak ada kasut, orang telanjang, orang apa-apa, nak habis susah. Sampai nak beli kasut mendarat kaki ayam jalan, punya miskin. Kan? Lepas tu kat lah ni kat, kasut beratus, pakai ada kaki kasut pun tak ada pakai yang murah-murah dah. Tanya berapa harga kasut ni? Murah ya, 300 ya. Selipar gitu ya. Sakan jugalah kan tak? Rezeki dia alhamdulillah lah. Jadi maksud ini hadis ini ialah satu kinayah, satu isyarat daripada Nabi, daripada orang yang kecil. Jadilah mereka itu orang yang kecil jadi raja, ataupun kalau tak jadi raja pun seperti raja. Kan? Dulu dia ni bukan ada apa. Kan? Lama-kelamaan tiba-tiba jadi raja. Jadi raja. Kan? Tapi jadi raja kot payah kot. Kan? Tak jadi raja pun jadi macam raja dah. Raja kan kaya raya. Kan? Raja kok hidup depa senang, duduk dalam istana lagi. Kan? Reta berlambak-lambak. Kan? Mana ada raja ni kita jumpa yang susah-susah. Tak dengar lah raja hak susah-susah tu. Kan? Raja berniaga, raja bisnes lah apa depa kan. Duk trade apa, duk main saham-saham lah apa mereka apa. Adalah syarikat tu lah, syarikat ni. Bilion-bilion. Kan? Macam-macam lah. Susah tak? Nak jadi raja, jawatan raja tu, kaya lah juga lepas tu dia nya. Ni, dia tak jadi raja. Tapi jadi seperti raja. Ni huraian daripada ulama. Kok mana pun, kaya lah. Awal tak kaya. Awalnya susah. Lah ni, senang lenang sangat ke? Gitu. Lepas tu huraiannya lagi. Dan orang yang besar jadi kecil, lagi papa dan telanjang, dan berpecah-pecah di dalam negeri pada mencari hajatnya. Hak kaya jadi miskin. Yang ni pula. Tadi hak miskin jadi kaya. Kita cerita hak kaya, hak miskin jadi kaya tadi tu. Kan? Lah ni orang kaya hak jadi susah. Banyak tak kita jumpa? Kan? Banyak. Ni. Dan lagi katanya ulama, tafsir daripada ulama, ini isyarat, kinayah daripada orang yang besar. Kan? Orang yang besar ni mana orang yang ada pangkat, orang yang ada darajat, orang yang kaya raya. Mulakan kaya. Kan? Kaya raya lah. Kan? Ada syarikat tu, syarikat ni, kilang pun ada, pekerjaan pun ada, sedap duduk lah. Kan? Gaji sebulan 5-6 ribu, 10 ribu pun ada. Hawa kena COVID, down habis orang duk berniaga.
tinggal hak boleh tahan lasak ya. Kan? Jatuh habis. Kan? Kan banyak orang bingkrap apa tu. Kan? Lah ni pun ada, bukan zaman Covid tu je. Baik. Jadi kecil mula dia besar. Kaya senang. Lah ni kak jatuh miskin. Lah jual burger tepi jalan je lah. Tapi ilmu tentang perniagaan ni pandai. Tak apalah yang tu. Kan nak cerita kejatuhan. Ada orang yang berjaya, ramai yang miskin, tiba-tiba naik jadi kaya. Ramai orang yang kaya, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jadi jatuh miskin. Dah, tu pun juga Nabi kata, nak habaknya banyak berlaku lagu tu. Banyak jadi macam tu. Ni alamat kiamat. Lagi papa, nah, orang yang besar jadi kecil, kecil dah lah kecil. Ya, kalau yang berpangkat hilang pangkatnya. Lagi papa dan bertelanjang, kan, jadi susah semula lah. Mula duduk atas kursi empuk dah kaya senang. Kan? Duduk kira duit je. Orang dah buat kerja, orang lelang dia ada pekerja dia. Lah ni dia sendirilah kena kerja. Berpecah-pecah. Yang berpecah-pecah tu mana berata, berhamburan, pi sana pi sini buat pekerjaan maksud dia. Di dalam negeri pada mencari hajatnya tu tadilah. Nah, orang yang kecil tadi. Kan? Lah kali kena kerja kuli balik dulu dia lah bos. Dia lah tokinya. Kan? Lah kali kita tengok Allah. Kan? Habuan. Kan? Lah dia kerja dengan orang jadi kuli batak pun ada. Orang bahasa panggil orang kuli batak lah. Kan? Nah, makna katanya susah, kerja penat balik lah. Kan? Jadi lagu itulah hidup manusia ni, tukar dari bawah naik ke atas, daripada atas turun pergi ke bawah, itu lumrah. Tinggal lagi tanda-tanda nak kiamat, perkara tu luar biasa ketaranya. Luar biasa banyaknya. Kan? Inilah alamat-alamat hampirnya kiamat. Dah. Seterusnya, dan lagi pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang berikutnya masih berkaitan tentang tanda-tanda kiamat. La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya luka'abna luka'in luka'in. Boleh bagi elok. Okeylah, tengoklah retinya mudah je. Kan, semua hak Nabi kata ni benar belaka. Kan? Dah dengan dalilnya kita boleh tengok dah depan mata kita hari ni. Dah tak yakin lagi ke dengan kebenaran Allah, kebenaran Rasul. Dia dua perkataan ni tak terihtimal dusta, tak terihtimal bohong. Lain daripada dua ini terihtimal dusta. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta, nipu. Dua ni tak tentu benar, tentu betul, yakinlah. Yang pertama iaitulah kalamullah. Kita dah panggil ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah. Yakinlah ia benar. Tak terihtimal langsung, tak terandai langsung yang Allah Ta'ala firmankan itu bohong. Tak ada. Siapa dia etikot ada bohong pada Allah, murtad. Kena mengucap lain. Yang kedua, hadis Nabi. Kata-kata Nabi. Apa yang Nabi kata tu benar, tak terihtimal dusta, tak terihtimal bohong. Jangan dia kata betul ke ni, hang tak yakin, hang kufur. Hang kata Nabi bohong, mana ada, hang kufur, murtad. Pasal tak ada kebarangkalian Nabi, Allah dan juga Nabi bercakap bohong, tak ada.
kita ni kalamun nas selain daripada Quran dengan tadi ni hadis Nabi, terihtimal dua. Boleh jadi hak dia habaq kat kita tu betul kot. Boleh jadi hak dia habaq kat kita mohong kot, kena kita ya. Boleh jadi. Hak dua ni dak. Ni i'tiqad kita, akidah kita. Jangan tak yakinlah dengan Allah, dengan Rasul. Yakinlah. Benar. Sesungguhnya benar. Tak ada lain malaikat benar ya. Ni saya kira wah iya ke? Iya ke? Syurga ada ke? Ada ke? Syurga ni neraka ada ke? Duk tak yakin lagi. Masya-Allah. Anak lagu tu pun pelik juga manusia ni. Lepas tu mana iman dengan Allah, dengan Rasulnya? Kan? Iman mesti yakin. Dia tak boleh ada keraguan dengan Allah, dengan Rasul. Percaya. Iya kan lagi. Baik. Tiada berdiri kiamat, artinya sabda Nabi, tiadalah berlakulah, berdiri itu berlakulah hari kiamat hingga adalah orang yang baik dahulu jadi sejahat-jahat daripada anak sejahat-jahat manusia. Anak bin anak tu jahat, binnya poknya pun sejahat-jahat manusia. Nak habaknya bukan pok tu jahat, dia ada orang yang baik. Nak habaknya ada orang yang jahat. Orang yang jahat itu ada kalanya pok pun jahat, bahkan anak pun jahat. Tu nak faham hadis ni. Ada yang jahat tu pula kadang-kadang jahat sungguh-sungguh. Anak pun jahat lah. Kan? Ingat-ingat tampak pun jahat serupa tu juga. Anak duduk turun hak pok ni lah jahat dia ni. Menipu, mencuri, samun. Kaki tabung ayam lah. Bahkan anak-anak. Pok duk usung ayam, anak pun kaki usung ayam juga, duk pelaga ayam. Kan? Contoh. Baik. Maksud hadis ni mudah je. Tidak berlaku kiamat melainkan satu orang yang baik, dia mulanya tak jahat, baik, mayang tak tinggal. Semualah orang soleh lah maksud dia. Kan? Tiba-tiba dia berubah jadi sangat jahat. Bukan kata tak semayang je. Kan? Bukan kata tak semayang, tak puasa, dia punya jahat sungguh-sungguh. Sebenarnya perkara ni berlaku. Dan bahkan semakin bertambah. Kan? Bukan dia tak baik, dia berjurui. Tapi adalah satu keadaan, kan, tak puas hati ke macam mana ke, dia tak sabar ke macam mana ke, kan, lepas itu ke bunuh tak apa lagi. Kan, kalau sembang tanya orang kampung, dia ni bagus, tak sangka sampai dia ni bunuh orang. Kan, tengoklah macam cerita Sari Dua ni, kan, orang perempuan, kan, sampai langgak orang tua tu. Pak langgak tu tikam pula berapa belas kali pun tak tahu, mati. Kan, sampai lagu tu punya jahat. Kan, mula kalau kata lah, orang tanyalah, bagus dia ni, elok perangai, lagu tu lah contoh-contoh dia ada zaman kita ni. Kan, bukan kata sikit je benda ni berlaku, banyak terjadi. Orang baik berubah jadi jahat, hak jahat berubah jadi baik. Hak tu tak pelik lah. Hak peliknya hak berjurui dah. Pakai tudung elok-elok dah. Kan? Satu hari isytihar depan dalam video tu isytihar, saya start daripada hari ni nak buka tudung. Kan? Tak mau dah pakai tudung. Tu dia bagilah macam-macam lah alasan dia. Ini pilihan saya. Kan? Dia bagilah hujah dia. Hujah nak bagi boleh perbuatan dia nak buat buka tudung tu. Kan, begitulah, beginilah. Kan, tak ada siapalah, kan, berhak ke atas saya ada pendirian begitu, begini. Orang tegak pun dah hentam balik orang yang tegak dia nasihat dia. Kan, banyak jenis lagu tu hari ni.
Tu perempuan, cara perempuan. Orang lelaki-lelaki, cara orang lelaki-lelaki. Kan? Baiklah sebelum ni tutup. Bagus kita tengok pakai tudung. Labuhnya, juruhnya, apa. Kan? Dia berubah ya. Tu Allah Ta'ala ubah je hati dia. Hilangkan kebaikan. Buh kejahatan. Jadi jahat sungguh. Nak ceritanya yang kita duk belajar ni, inilah dia alamat, tanda-tanda berlakunya kiamat. Sangat dekat. Ini orang panggil apa? Tanda-tanda alamat kecil nama dia. Alamat besar, contohnya tu misal kita kata keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabbah, terbakarnya api, nyala-nyalanya api. Itu beberapa contohlah antara yang terbesar, kan. Terbitnya matahari daripada tempat tenggelam di barat, pagi esok naik pula pun di barat juga, kan. Jadi lagu itu dipanggil itu kiamat kubra, tanda-tanda yang sangat hampir dah dengan kiamat. Kita duk mengaji ni tanda-tanda kecil orang panggil. Tanda-tanda kecil pun dekat-dekat dah. Dekat-dekat dah nak jadi ni. Perang apa semua ada pada hari ni. Perang tu perang agama nah. Bukan perang kerana nak rampas balik tanah yang telah dirampas, nak ambil balik tanah yang dah dirampas oleh penjajah, itu pun dia juga. Kan? Tapi ini peperangan agama. Kan yang dah terang-terang ada sebut dalam Quran. Ada terang-terang ada sebut kisah-kisah ini dalam hadis Nabi, kan. Dan Masjid Al-Aqsa tu akan dijajah, akan dirampas, kan. Kita nak bela Masjid Al-Aqsa, nak bela umat Islam, kan. Macam-macam lah tajuknya, kan. Di sebelah pihak orang kafir pun bagi mereka perjuangan mereka ialah perjuangan agama. Mereka anggap itu perjuangan agama. Mereka kafir lah, kan. Siapa kita nak anggap itu perjuangan kita ni? Perjuangan kita nak tuntut balik hak kita aja. Betul juga. Kan nak tuntut ke hak kita, kan. Tapi yang nombor satu sekali kerana agama aja, kerana agama Islam, kan. Depa kerana agama kafir, depa Yahudi Zionis tu. Itu pun tanda-tanda hampir kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Wallahu a'lam. Sekali ramai sekali dah kata lepas ni kiamat dah. Tak ada lagi, tak tahu lagi, kan. Tak berlaku lagi kiamat, apa tanda-tanda yang besar tu lagi. Dalam hadis Nabi banyak cerita perkara ni. Baik, kita berhentilah setakat itu dulu. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah hadis Arba'ina. Kita berhenti setakat itu dulu. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.